At-Takwir. At-Takwir. Ini kita akan sambung surah At-Takwir. Muka surat 586. Muka surat 586. Okey, surah At-Takwir. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Surah At-Takwir. Okey, minta semua sahabat-sahabat tolong mute-kan. Surah At-Takwir, muka surat 586, ayat yang ke-23. Okey, baik. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Surah At-Takwir, muka surat 586, ayat yang ke-23. Ayatnya berbunyi, wa dan laqad, demi sesungguhnya. Laqad, demi sesungguhnya. Ra'ahu, dia telah melihatnya. Ra'ahu, dia telah melihatnya. Dia Nabi Muhammad telah melihatnya, ini Jibril. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 586 ayat 23. Walaqad, dan demi sesungguhnya ra'ahu, dia telah melihatnya, itu dia Nabi Muhammad melihat Jibril di terjemah di al-ufuq, ufuk sama macam bahasa Melayu kan, ufuk timur. Al-mubin, yang jelas nyata, yang nyata senang. Al-mubin, yang nyata ataupun yang jelas. Okey, yang al-mubin, yang nyata ataupun yang jelas. Okey, tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Ishak Kasim, ayat pertama kita. Dan demi sesungguhnya ia telah melihatnya, iaitu Jibril, di ufuk yang nyata. Okey, ayat sebelumnya boleh tak? Ayat terakhir kita minggu lepas, Tuan Haji Ishak. Okay. 22 Ustaz. Ya, 22, betul? Dan tidaklah sahabat kamu dengan gila. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi ayat ni ada kaitan ayat minggu lepas lah. Ayat minggu lepas, setelah Allah cerita tentang siapa yang buat turun wahyu pada Nabi, itu Jibril. Ada 5 sifat dia kan. Mulia, kuat, ada kedudukan, ditaati oleh malaikat-malaikat lain, dan dia amanah, jujur, trusted, boleh dipercayai dalam segala tugas yang Allah bagi pada diri dia. Lalu ayat minggu lepas, ayat 22, Allah kata, dan tidaklah sahabat kamu ini orang gila. Nabi SAW, Allah panggil dengan panggilan sahabat kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka sejak Nabi lahir, mereka kenal Nabi. Nabi bukan orang luar yang datang berniaga, datang belajar, datang kerja dekat Mekah. Bukan. Nabi ni anak jati Mekah. Maksudnya daripada Nabi lahir sampailah Nabi umur 40, mereka kenal Nabi. Mereka kenal Nabi SAW. Jadi daripada Nabi umur baru lahir sampai umur 40, mereka kenal Nabi SAW. Walaupun tak baik, walaupun bukan kita kata close friend, good friend ke, best friend ke, tapi sahabat, kenal. Macam kita sekampung, kita dah lama duduk sekampung dengan si fulan. Walaupun dia bukan best friend, good friend, close friend, tapi dia tetap sahabat. Kita kenal dia, dia kenal kita. Kita tahu dia nak siapa, dia pun tahu kita nak siapa. Sahabat lah tu. Tak semestinya saya kena kenal rapat dia kena rapat dengan saya, kena makan-makan sebulan sekali, seminggu sekali baru dia anggap kawan rapat. Tak. Sekampung, saya kenal dia anak siapa mak dia, sekolah sama dengan saya, lahir sama-sama pula, belajar sama-sama. Okey, itu dia panggil sahabat. Jadi Allah cakap dalam ayat ni, Muhammad kamu tuduh gila. Allah kata sedangkan sahabat kamu tu bukan gila. Minggu lepas kita dah bincang 4 tuduhan orang kafir pada Nabi. Gila, tukang sihir, tukang syair dan tok pawang. Gila, tukang sihir, tukang syair dan penyair dan tok pawang, tukang ramal masa depan. 4 tuduhan mereka tuduh Nabi SAW. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 586 ayat yang ke-22 dan 23 ya. Ayat yang ke-22 dan juga 23. Okey, baik. Orang kafir tuduh Nabi Muhammad 4 gila, tukang sihir, penyair dan soothsayer, tok pawang, peramal masa depan ni, tukang tilik. Okey, baik.
Sekarang orang kafir tuduh Nabi Muhammad gila. Kenapa orang kafir tuduh Nabi Muhammad gila? Kenapa orang kafir tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila? Pertama, kerana Nabi klaim dia dapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Dia klaim, Nabi Muhammad klaim dapat wahyu daripada Allah daripada malaikat Jibril. Sebab tu orang kata dia gila. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gila sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap Tuhan tu satu je. Orang musyrikin Mekah dah berpuluh-puluh tahun berpegang dengan kefahaman Tuhan tak boleh satu. Kefahaman dipanggil politism. Tak mungkin Tuhan tu satu. Tiba-tiba Nabi SAW datang buat kefahaman monotheism. Tuhan tu satu. Tak mungkin ada partner, isteri, anak, kawan-kawan sekutu, tak mungkin ada. Maka mereka kata ni gila ni. Kita dah berpegang lama sejak turun-temurun lagi Tuhan tu ramai. Tiba-tiba dia datang cakap Tuhan tu satu je. Tak boleh terima. Tolong baca boleh Puan Izawani. Ini tuduhan mereka pada Nabi SAW. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang sedang membincangkan muka surat 586, surah At-Takwir, ayat yang ke-22 dan 23. Ya. Okey, Puan Izawani tolong baca surah Sad. Surah Sad. Ni nak tunjuk kenapa sebab orang kafir nak kata Nabi gila. Perkara-perkara yang menyebabkan orang kafir kata Nabi gila lah. 453, okey. Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. 453. Dan mereka hairan kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat menghairankan. 6. Satu ayat lagi, Puan. Lalu, pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Terima kasih Puan Izawani. Jadi, bila Nabi SAW datang, cakap Tuhan tu satu sahaja, dia kata, ni penipu penyihir ni. Boleh dia kata Tuhan tu satu je. Ini pelik ni. Dalam bahasa Inggeris terjemah ni something curious. Pelik sangat ni. Kita dah lama menyembah Tuhan yang banyak. Dipercayai sejak turun-temurun. Tiba-tiba dia datang cakap Tuhan tu satu je. Sepemimpin-pemimpin Quraisy cakap pada pengikut-pengikut dia, kamu teruskanlah ibadat kamu, bersabarlah dalam dan tekun menyembah Tuhan kamu. Inilah yang Tuhan kita banyak-banyak tu nak. Ni kefahaman mereka. Jadi sebab Nabi kata Tuhan tu satu, dia kata Nabi gila. Yang ketiga, bila Nabi SAW cakap pada mereka, nanti lepas kita mati, kita hidup balik. Lepas kita mati, kita hidup balik. Maka mereka pun menyindir Nabi dengan mengatakan, qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim, surah Yasin kan. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim, surah Yasin. Siapa boleh buat hidup balik? Tulang-tulang lepas hancur lebur, tulang-tulang tu hancur berkecai jadi debu. Siapa boleh buat hidup balik? Itu soalan mereka pada Nabi SAW. Jadi, Nabi SAW dipanggil gila kerana 3 perkara. Daripada penerangan saya tadi, Nabi SAW dipanggil gila kerana 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Pertama, dipanggil akidah. Nabi datang cakap Allah tu esa, Tuhan tu satu. Tak ada Tuhan lain selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kerana risalah. Risalah tu maksudnya pengutusan. Nabi datang cakap dia dapat wahyu daripada Allah, Allah bagi dia kitab Al-Quran. Risalah dipanggil. Yang ketiga dipanggil bi'sah. Ba, ain, sa, ta. Bi'sah. Apa itu bi'sah? Bi'sah ialah kebangkitan. Jadi Nabi SAW dituduh gila kerana menyampaikan akidah yang benar, Allah tu satu, mengatakan baginda diutus dan dapat kitab daripada Allah, terpanggil risalah. Terjemah risalah pengutusan. Akidah ni dipanggil pegangan, risalah tu pengutusan, bi'sah tu kebangkitan. Jadi Nabi SAW kalau menyampaikan salah satu pada 3 ni pun, mereka tetap akan panggil Nabi gila. Maksudnya katakanlah Nabi tak cakap pun yang tentang akidah ni Tuhan satu, tak cakap pun tentang ni.
Nabi hanya datang claim dia dapat wahyu pada Allah saja. Contoh. Itu pun dah cukup untuk orang kafir panggil Nabi gila. Ataupun Nabi tak cakap pun tentang nombor 2 dengan nombor 3 ni, Nabi datang beritahu Allah tu satu saja. Contoh. Itu pun dah cukup untuk mereka panggil Nabi adalah sebagai orang gila. Baik, tu ayat minggu lepas. Dan minggu lepas juga kita dah bincang, gila yang orang Arab maksudkan kepada Nabi, bahasa Melayu panggil apa? Gila yang orang Arab panggil pada Nabi tu, bahasa Melayu dalam bahasa kita, gila tu maksudnya apa? Tapi ingat minggu lepas. Dirasuk. Dirasuk. Yes. Kita orang kena rasuk. Kita tak panggil gila, kita panggil dia kena rasuk. Bahasa kita. Kalau orang gila cakap pelik-pelik seorang-seorang tepi jalan tu, kita panggil putus wayar, sakit mental. Tu bahasa kita panggil, kan? Jadi gila yang orang kafir panggil pada Nabi SAW sebab kena rasuk. Jin syaitan masuk dalam badan dia cakap pelik-pelik, tu gila bagi mereka. Jadi mereka panggil Nabi gila. Kenapa mereka panggil Nabi gila? Kerana Nabi klaim dapat wahyu daripada malaikat Jibril yang turunkan Quran pada Nabi SAW. Maka ayat hari ini Allah Ta'ala nak menafikan. Ayat hari ini Allah Ta'ala nak menafikan. Okay, ada sahabat-sahabat baru masuk. Kita muka surat 586 ayat 23. 586 ayat yang ke-23. Jadi ayat pertama kita ini Allah berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan demi sesungguhnya lam tu dah emphasize dah. Qad tekankan lagi. Indeed, sesungguhnya dia telah melihatnya. Nabi telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang jelas nyata. Di ufuk yang jelas nyata ni ada dua makna. Satu makna literal. Makna literal ialah memang Nabi SAW nampak malaikat Jibril di ufuk sebelah timur yang jelas nyata. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, okay, baik, sebelum tu nak refer satu ayat. Nabi SAW jumpa Jibril banyak kali. Nabi SAW bertemu dengan Jibril banyak kali. Tetapi dalam banyak-banyak kali itu, hanya 2 kali Jibril jumpa Nabi dengan menunjukkan wajah dia yang sebenar-benar. Real malaikat. Wajah betul-betul malaikat lah. Maknanya kali yang lain, Jibril dah kadang-kadang datang tanpa menampakkan wajahnya, bagi suara saja. Ataupun Jibril datang dalam menyerupai bentuk orang lain. Kebiasaannya Jibril alaihissalam, bila datang jumpa Nabi nak bagi wahyu, Jibril berubah bentuk jadi bentuk seorang lelaki yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ada seorang lelaki, sahabat Nabi yang handsome, nama dia Dihyah Al-Kalbi. Jadi biasanya Nabi Jibril akan jumpa Nabi dengan wajah Dihyah Al-Kalbi. Kebiasaannya. Tapi tidak semestinya. Sebab Dihyah Al-Kalbi ni orang kenal. Sahabat-sahabat kenal lah Dihyah Al-Kalbi. Kalau kita type kat Google, type je hadis Jibril. Jibril datang jumpa Nabi dengan wajah seorang lelaki yang semua sahabat tak kenal. Kalau Dihyah Al-Kalbi, sahabat-sahabat kenal lah. Kalau Jibril datang dengan menyerupai wajah Dihyah Al-Kalbi, ini tak. Jibril datang menyerupai seorang lelaki yang sahabat-sahabat tak pernah nampak pun muka lelaki tersebut. Okey, tak apa. Tolong baca surah An-Najm, muka surat 526. Puan Nur Zakiyah, tolong baca. Page 526, boleh? 526 ayat berapa Ustaz? Okey, sekejap. Ustaz, mungkin anak saya mungkin ada join seorang Ustaz. Noliana. Okey, ada nampak. Maaf ya Ustaz, saya masih tengah driving. Jadi saya dengar saja untuk hari ni. Okey, baik, tak apa. Boleh. Okey, page 526. Okey. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. 5, 14, 15. Daripada ayat 5 sampai 15, sorry. 5 sampai 15. Okey. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang sebenar, rupa yang elok dan perkasa, sedang dia berada di arah yang tinggi. Kemudian dia mendekati Muhammad lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busar panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikan olehnya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
Dan sesungguhnya dia Muhammad telah melihat dalam rupanya yang sebenar pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Dekat dengannya ada syurga tempat tinggal. Okey, cukup. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Jadi Nabi SAW melihat Jibril dengan wajahnya yang original, senang cerita lah, wajahnya yang sebenar 2 kali. Pertama, ketika mana Nabi SAW kali pertama dapat wahyu di Gua Hira. Itu yang pertama. Real wajah Jibril. Kali kedua masa Isra' Mi'raj. Masa Isra' Mi'raj, Nabi naik dengan Jibril di Sidratul Muntaha. Jibril telah menunjukkan wajahnya yang sebenar, dirinya yang sebenar kepada Nabi SAW. Ni 2 kalilah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semasa Nabi SAW kali pertama jumpa Jibril di Gua Hira, Nabi tengok Jibril masa tu satu tubuh yang sangat besar, tinggi sampai ke langit. Lalu Jibril mengecilkan badan dia sampailah dapat peluk Nabi SAW dengan keras. Lalu Jibril peluk Nabi sebut Iqra, baca. Dalam riwayat hadis mengatakan Jibril ni bila dia membesarkan diri dia ada 600 sayap. Dan setiap satu sayap kalau dibuka boleh tutup timur sampai ke barat. Jadi ayat ni yang pertama, Nabi Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Maksudnya tengok di ufuk. Maksudnya bagaimana kalau kita duduk di ufuk sebelah timur ke kan? Sebelah timur. Matahari nak terbenam, matahari nak terbenam dan matahari nak terbit, Kita nampak jelas matahari tersebut. Kita nampak jelas matahari dengan sejelas-jelasnya. Dia terbit sikit. Tak ada orang dia tengok matahari terbit kat sebelah timur, apa dia terbit tu Apa dia yang mula-mula timbul? Tak ada orang akan tanya soalan tersebut. Kerana apa? Nampak jelas. Jadi Nabi SAW melihat Jibril seolah-olah Jibril masa tu macam matahari yang terbit di ufuk timur. Itu tafsiran yang pertama, iaitu makna literal. Makna yang kedua ialah bukanlah masa tu Jibril berada di ufuk timur yang jelas nyata. Allah nak beritahu sebagaimana kita tengok matahari semasa dia terbit ataupun terbenam, nampak jelas matahari itu sebiji. Walaupun dia jauh, tapi nampak jelas tu matahari. Macam itulah juga Nabi SAW masa jumpa Jibril alaihissalam, Nabi tengok Jibril macam tengok benda depan mata. Macam mana kita tengok matahari tenggelam timbul nampak jelas. Kita tak adalah kabur. Saya tak pastilah apa dia yang tenggelam tu, apa dia yang timbul, tak ada. Semua kita akan nampak jelas tu matahari terbenam, tu matahari timbul, matahari terbit, kita nampak. Macam itulah juga Nabi SAW tengok malaikat Jibril, dengan wajahnya yang sebenar. Tak adalah satu orang tu bila dia tengok matahari terbenam, matahari timbul, dia kata, aku ni bermimpi ke? Adakah aku sedang bermimpi lihat matahari terbenam, lihat matahari terbit? Tak, dia tahu tu matahari. Macam itulah Nabi SAW, dia ketika mana melihat malaikat Jibril, dia tahu dia sedang melihat satu benda yang real. Itu maksud walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Makna ayat ni, baik, apa dia ayat ni dengan ayat sebelum? Ayat sebelum Allah kata Nabi Muhammad tu bukan gila. Dan ayat ni nak beritahu ketika mana Nabi SAW cakap pada orang-orang Quraisy, malam tadi Jibril datang bagi wahyu pada aku sekian, maka orang Quraisy kata Muhammad tu gila. Maka Allah kata dia tak gila. Ketika mana dia menyampaikan pada kamu dia tengok Jibril dengan sejelas-jelas nyata, memang dia tengok Jibril dengan wajah yang jelas nyata. Bahkan dia punya jarak dia tengok Jibril tadi yang dibaca oleh Puan Zakiah tadi, jarak dia 2 busur panah. 2 busur panah. Panah banyak mana panah? Dekat, tengok dekat dengan wajah dekat. Bukan tengok pada jauh nampak je, tak. Tengok pada wajah dekat. Ini penerangan ataupun kita kata penekanan daripada Allah SWT kepada orang-orang Quraisy yang tak percaya Nabi pernah jumpa Jibril. Maka Allah Ta'ala kata, memang dia pernah jumpa Jibril dengan wajahnya yang asal. Orang-orang yang pernah jumpa Jibril bukan para Nabi sahaja. Ibu para Nabi pernah jumpa Jibril. Contoh, Maryam alaihissalam pernah jumpa malaikat Jibril kan? Surah Maryam kita dah lalu. Dan selain para Nabi yang jumpa Jibril, ada juga orang yang bukan Nabi tetapi menerima kata-kata daripada Jibril. Dia tak nampak Jibril dengan wajah yang asal. Dia tak nampak. Kalau Maryam alaihissalam, dia nampak Jibril dengan wajah yang asal. Jibril menyamar jadi seorang lelaki dengan
Bukan wajah asal, maafkan saya. Jibril menyamar jadi wajah seorang lelaki. Jumpa dengan Maryam. Adapun ibu Nabi Musa alaihissalam, ibu Nabi Musa, mak pada Nabi Musa alaihissalam, namanya Yohanis, dalam tafsir namanya Yohanis, dia tak nampak wajah Jibril, tapi dia dengar suara-suara Jibril menyampaikan perkara-perkara kepada dirinya. Okey? Okey, baik. Orang zaman sekarang dia tak boleh nak claim. Saya jumpa malaikat Jibril semalam. Tak ada claim macam tu. Okey? Okey, baik. Ayat 24. Masuk ayat baru. Wa dan ma tidaklah huwa dia Nabi Muhammad ala atas al-ghaibi perkara-perkara ghaib, al-ghaibi perkara-perkara ghaib, bi dengan dhaninin berat hati, dhaninin berat hati, okay, withholds a knowledge. Terjemah dhaninin berat hati. Ada sebahagian terjemah Indonesia terjemah kedekut. Dhanin diterjemah kedekut. Okay, tak apa, kita terjemahkan dulu. Tolong terjemahkan dia. Puan Salma, boleh terjemahkan Puan Salma? Ayat 24 Ustaz. Ya, 24, betul. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang boleh disangka buruk dalam menerangkan perkara-perkara yang gaib. Oh, itu terjemah Puan Salma. Boleh disangka buruk. Okey, baik. Tak apa. Maksudnya macam ni. Allah kata, aku pilih dia sebagai Nabi aku, utusan aku sebab aku tahu. Dia seorang jujur amanah. Apa aku suruh disampaikan, semua disampaikan. Apa aku suruh sampaikan, semua disampaikan. Kalau aku bagi 100 ayat, 100 lah disampaikan. Dia tak adalah pilih-pilih ayat yang sesuai, yang nak jaga hati orang. Kalau sampai ke ayat ni, nanti orang tu terasa hati kecil hati tak jadi disampaikan. Tak. Baik, dhoni ni, perkataan kita sekarang dhoni kan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhoni. Kita tengok kamus. Apa kamus kata tentang perkataan dhoni? Boleh Perkataan dhoni ni dia berasal pada perkataan dhanna. Dhanna, dha dengan nun, dhanna. Daripada perkataan dhanna tu keluarlah perkataan dhanin. Okey? Indonesia terjemah kedekut. Maksud lebih kurang sama. Mana ni? Okey, ni tengok kat skrin. Nampak kat skrin kan? Saya hijaukan tu. Dhanin, perkataan kita sekarang dhanin. Ayat kita sekarang ada bi dan ada ala, betul kan? Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhani. Jadi dhanna ni dalam bahasa Arab bermakna berasa berat hati. Okey, berasa berat hati. Ni bahasa Inggeris punya terjemah ni, tak tahu apa dia ni. Okey, jadi terjemah dhanna ni berat hati. Allah kata Nabi SAW bukan jenis orang yang berat hati nak sampaikan apa aku suruh sampaikan. Nabi SAW bukan jenis orang yang berat hati untuk menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada benda kita nak sampaikan tapi berat hati, tak sampai hati. Contoh, kita baik ni sekarang contoh kan. Kita baik dengan kakak kita. Kakak kita tak tutup aurat dengan sempurna. Kita baik sangat kakak kita. Di jalan sok dia ajak kita, dia sok belanja makan. Kita tak cukup duit, kita tahu je dia tu bagi pinjam duit, contoh. Kita baik dengan kakak kita. Tapi kakak kita tak tutup aurat dengan sempurna. Maka mak kita kata apa? Awak tu tolonglah nasihat sikit kakak awak tentang pakaian dia, penampilan dia. Umur makin meningkat tapi aurat tetap tak jaga juga. Contoh. Jadi kita ni boleh ke nak sampaikan pada kakak kita yang baik dengan kita? Kita kata apa? Nanti aku cakap pasal aurat kat dia, nanti dia kecil hati. Nanti kalau dia kecil hati nanti, kan? Kalau dia kecil hati nanti dia tak baik dengan aku lagi dah. Nak pinjam duit dengan dia susah dah. Contoh. Jadi walaupun apa yang mak kita suruh kita sampaikan pada kakak kita tu betul ke salah? Betul. Kebenaran ke bukan? Ya, kebenaran. Tapi oleh kerana kakak kita tu baik dengan kita tak sampai hati, berat hati. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dakwah orang kita tak kenal, berdakwah kepada orang kita tak kenal, susah. Kau semua orang mampu. Tapi berdakwah kepada orang kita kenal, ahli keluarga sendiri kadang-kadang lebih susah. Lebih susah. Kita pergi berdakwah mana-mana, kita duduk Shah Alam, kita pergi berdakwah ke Penang. Saya bukan kenal apa orang Penang. Saya pergi jumpa cakap pasal agama kat dia, ajak jaga semayang, dah. Esok lusa, minggu depan, bulan depan, saya tak jumpa dah muka dia.
Dia nak benci saya ke, dia nak terasa hati dengan saya ke, contohlah. Saya tak ada masalah dah sebab tak jumpa dia dah lepas tu. Tapi dengan family sendiri, dengan pak saudara, dengan mak saudara, dengan sepupu, dengan kakak, dengan abang, kalau kita menyampaikan kebenaran pada mereka dan mungkin mereka terasa hati, kecil hati, lepas ni hubungan kita dengan mereka dah jadi renggang dah. Berat. Sebab tu kadang-kadang nak berdakwah pada keluarga sendiri lebih berat. Sebab ada hati nak kena jaga. Ni kita lah, ni kita. Tapi Allah kata Nabi SAW dia tak ada berat-berat hati. Maksudnya, apa yang Allah suruh Nabi sampaikan, Nabi tahu orang kafir akan sakit hati. Bahkan orang kafir yang sakit hati itu bukan semua musuh Nabi. Orang Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semasa kena pulau 3 tahun dengan orang-orang Arab yang lain, mereka yang musyrikin pun sama-sama turut di pulau. Dan mereka sanggup dipulaukan bersama Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang kafir, yang Islam, sedangkan mereka kafir. Kerana apa? Semangat kebangsaan mereka kuat. Semangat puak kabilah tu kuat dalam kalangan mereka. Oleh kerana Nabi Muhammad kena pulau, sebangsa, sekabilah kita ni, jadi semua orang sama-sama kena sanggup pulau dengan Nabi. Baik tak mereka dengan Nabi? Baiklah. Baik macam mana sekalipun, bila Allah suruh Nabi sampaikan kepada mereka ayat-ayat mencela berhala-berhala mereka, Nabi tetap sampaikan. Jadi Allah nak beritahu pada orang musyrikin, Muhammad tu aku pilih sebagai Nabi kerana aku tahu dia jujur, amanah. Apa aku suruh sampaikan, semua dia akan sampaikan. Walaupun dia tahu apa risiko dia akan dapat lepas dia sampaikan. Itu maksud ayat ni. Contoh, ayat-ayat yang Nabi terpaksa sampaikan pada siapa? Pak saudara dia, sepupu dia, yang hari-hari tekun sembah berhala. Hari-hari tekun menyembah berhala dan anggap berhala tu boleh tolong ke akhirat, boleh tolong kat dunia, kalau ada akhirat boleh tolong ke akhirat. Tapi bila Allah turunkan ayat, suruh Nabi sampaikan, Nabi tidak sampaikan. Belum baca terjemah dia boleh? Tuan Haji Zuhairi. Tuan Haji Zuhairi tolong baca boleh, Tuan Haji Zuhairi? Ayat 25 ke Ustaz? Bukan. Page 330. Oh, page 330. Kejap ya. Okey. Page 330. Ayat 98. 98. 98. Kejap ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain pada Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Okey, terima kasih Tuan Haji Zuhairi. Ayat ni Allah suruh Nabi sampaikan pada siapa? Pada kawan kerabat, pak saudara Nabi, Abu Talib, semua kena dengar ayat ni. Wah, Abu Talib banyak tolong Nabi. Abu Talib banyak tolong Nabi, banyak bantu Nabi. Tiba-tiba Nabi kena sampaikan ayat macam ni pada Abu Talib. Yang dia pun, Abu Talib ni pun seorang yang tekun menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi SAW cakap pada Abu Talib dan pak saudara dia yang lain, sepupu-sepupu dia yang lain, kamu dan apa yang kamu sembah nanti semua kena masuk neraka sama-sama. Ingat senang ke nak sampaikan? Ingat senang ke nak buka mulut nak sampaikan kebenaran pada orang-orang macam ni? Yang banyak berjasa tolong Nabi, yang musuh tu lain cerita lah. Ni yang banyak berjasa tolong Nabi, backup Nabi, lindungi Nabi, Nabi kena sampaikan benda macam. Tapi Allah kata, tak. Nabi SAW tetap menyampaikan, tak berat hati langsung, tak fikir langsung, nanti dia orang benci aku macam mana? Nanti dia orang pulangkan aku macam mana? Contoh, saya bagi contoh saya. Okey, saya bagi contoh saya. Okey, saya mengajar dekat satu syarikat, yang mana dalam syarikat tersebut, kat office tersebut, ada ramai wanita-wanita yang tak tutup aurat ataupun tutup aurat tapi tak sempurna. Ni sekadar contoh. Saya tak ada niat nak kenakan siapa-siapa, kata siapa-siapa, tak ada. Jadi setiap minggu syarikat tu panggil saya mengajar kat tempat dia. Satu kitab dia saya ngajar kita hadis. Patutnya hari ni, hadis yang saya patut ajar mereka adalah mengenai aurat, mengenai pergaulan, mengenai pakaian-pakaian wanita. Itu tajuk saya kena ngajar hari ni. Tapi saya fikir 2-3 kali. Ni kalau aku ngajar tajuk ni hari ni kat office ni, dia punya pengarah dia pun tak pakai tudung. Contoh. Staff-staff dia pun banyak tak pakai tudung. Jadi kalau aku cerita pasal aurat hari ni, nanti ramai kecil hati ni. Ramai kecil hati kat office ni. Jadi bila ramai kecil hati kat office ni, agak-agak minggu depan dipanggil lah aku lagi ngajar kat sini.
Dipanggil lagi tak aku untuk mengajar kat sini. Dah aku cakap benda dia orang tak suka. Kalau dia orang tak panggil, rugi 200 minggu. Aku punya income, contoh. Jadi tajuk aurat tu saya skip. Cerita tajuk lain. Cerita tajuk rasuah kat situ, contohlah. Sebab dia orang tu tak ada kaitan dengan rasuah, jadi cerita tajuk rasuah. Jadi kenapa skip tajuk aurat tadi? Takut dia orang terasa hati, kecil hati. Ataupun kalau nak bagi contoh yang bukan nak mengatakan contoh, okay, saya kena ngajar dekat satu jabatan kerajaan yang mana jabatan kerajaan tersebut biasa dengar mereka ni terlibat dengan kes rasuah. Tiba-tiba nak kena cakap depan mereka kes rasuah, pasal rasuah, bayar rasuah. Nanti kalau cakap ni ramai pandang punggung, sakit hati, terasa hati dengan aku ni. Nanti tak orang tak suka aku dah lepas ni, tak panggil dah ceramah lagi kat sini. Tak boleh ceramah pasal ni. Ubah tajuk lain. Kerana apa? Walaupun benda tu kebenaran, tapi saya tak sampai hati nak sampaikan. Kerana apa? Takut nanti dia orang tak suka saya. Dia orang tak suka saya nanti macam mana? Nak panggil, saya nak dapat duit lagi. Contoh. Ini sekadar contoh. Jadi maknanya kita ni, dalam nak menyampaikan sesuatu, kita ada fikir perasaan orang tu macam mana. Kan? Kalau aku sampaikan macam mana perasaan dia? Contoh, kita ada kawan-kawan baik yang bekerja dekat syarikat ataupun pasaraya yang terlibat dengan Arab. Hukumnya haram lah kan? Jadi kita nak sampaikan kepada mereka yang mana dalam gaji mereka tu ada unsur haram. Sebab bekerja dengan syarikat ataupun tempat kerja yang ada unsur arak ni. Ingat senang. Nanti kalau kita cakap dengan dia, tak baik dengan kita lepas ni. Jadi oleh kerana takut dia tak akan jauhkan diri dengan kita, dia akan mungkin tak nak kawan dengan kita, jadi kita pun terpaksa lah tak sampaikan apa yang patut kita sampaikan. Ni kita lah, saya cerita kita ataupun saya lah senang cerita. Nak sampaikan sesuatu, tengok-tengok orang, pilih-pilih orang. Nanti cakap straight to the point, nanti orang tak suka, orang tak panggil ceramah dah, tak seronok lah. Jadi cakap apa yang audiens suka. Tajuk-tajuk yang audiens berminat saja. Tajuk-tajuk yang kalau aku cakap, nanti audiens pandang punggung dengan aku tak boleh cakap ni, bahaya ni. Nanti minggu depan tak panggil aku dah. Itu saya. Sebelum menyampaikan sesuatu, saya tengok audiens dan saya tengok apa tindak balas audiens kalau aku cakap macam ni. Dipanggil jaga periuk nasi. Nabi tak ada. Nabi tahu apa yang Nabi cakap, Nabi tahu. Benda ni memang orang kafir tak suka. Memang orang kafir tak nak Nabi cakap macam ni. Nabi tak fikir nak jaga hati orang. Nabi fikir apa Allah suruh sampaikan, aku sampaikan. Bahkan Allah pernah cakap pada Nabi SAW, tolong baca Wan Nuralizah. Tolong baca boleh? Wan Nuralizah. Boleh? Boleh. Ayat page berapa? 222. Surah Hud. Okey. Ayat 12. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan engkau, wahai Muhammad, tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya. Disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan harta benda yang banyak, ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, maka berserahlah diri kepadanya. Okey, terima kasih Puan Nuraliza. Apa maksud ayat ni? Allah kata, boleh jadi engkau yang Muhammad akan meninggalkan sebahagian apa yang Allah wahyukan. Ni pujian. Bukannya celaan ni. Takkanlah Nabi nak tinggalkan sebahagian wahyu yang Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan. Kita nak puji anak kita, contohlah kan, kita nak puji anak kita, kan, anak kita, saya buat tolong kita berniaga dan sebagainya, tiba-tiba 2 minggu nak periksa, barulah betul-betul baca buku, betul-betul study untuk nak periksa. Dalam anak kita dapat result yang terbaik. Jadi kita nak puji anak kita, kita kata apa? Mak ingatkan, abang memang tak boleh jawab dah periksa kali ni. Sebab abang banyak tolong mak niaga. Jadi abang tak ada masa nak baca buku, abang tak ada masa nak ulang kaji pelajaran. Jadi mak ingat ke abang tak boleh jawab periksa kali ni? Rupanya Alhamdulillah, abang boleh jawab dengan baik, result abang semua terbaik. Jadi perkataan mak ingat ke abang tak boleh nak jawab, dan rupanya abang boleh jawab, itu satu pujian pada anak kita. Cara memuji anak kita. Ini salah satu contoh. Jadi Allah nak puji Nabi, Allah kata apa dia? Berat sebenarnya nak sampaikan wahyu pada kaum kerabat sendiri. Berat sebenarnya nak sampaikan kebenaran pada kaum puak sendiri, kabilah sendiri. Lebih-lebih lagi, sebelum ni dah banyak kali Nabi sampaikan kebenaran pada mereka, mereka akan reject Nabi dengan cara
tadi, apa cara mereka? Kalau betul dia Rasulullah, utusan Allah, kenapa dia tak kaya? Kalau betul lah dia contoh, kalau betul lah dia utusan Allah, kenapa dia tak kaya? Okey. Kalau betul lah dia utusan Allah, kenapa malaikat tak ada sekali bersama-sama dia? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Ada mungkin kawan-kawan kita yang join MLM. Join MLM, produk-produk kesihatan. Tak kisahlah apa saja produk kesihatan. Jadi, setiap kali kita nak, saya contoh, jual produk kesihatan, saya nak cerita produk kesihatan saya bukan nak sokong produk, dia nak cerita perasaan penjual, perasaan peniaga. Apa perasaan penjual produk tersebut, peniaga produk tersebut? Setiap kali dia jual produk kesihatan, orang akan tanya dia. Satu soalan, orang tanya apa tahu? Pada orang jual produk kesihatan ni. Kalau produk kau ni bagus sangat, boleh hilangkan darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Kalau produk kau ni bagus sangat, boleh hilangkan kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Kenapa tak bagi kat hospital je? Biar hospital beli produk kau lah. Hospital tak payah beli ubat mahal luar negara. Hospital kita tak payah nak beli ubat banyak-banyak. Beli produk kau je. Jadi setiap pesakit yang datang hospital, ni ambil produk ni. Ambil produk. Biasa dengar tak? Ayat-ayat macam ni dikenakan ataupun dipersoalkan kepada peniaga-peniaga produk kesihatan. Tak kisahlah minuman ke, makanan ke, suplemen ke. Bisa dengar kan soalan-soalan macam ni. Jadi nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan salah seorang peniaga produk kesihatan, tuan-tuan sungguh-sungguh menyampaikan tentang bagusnya produk tuan-tuan, tiba-tiba pembeli-pembeli ataupun customer-customer macam saya ni keluarkan kenyataan tersebut. Kalau produk kau bagus sangat, kenapa tak bagi jual kat hospital je? Pergi jumpa Menteri Kesihatan, suruh dia pakai produk ni kat semua hospital. Jadi semua pesakit makan produk ni sembuh. Apa perasaan tuan-tuan? Sekadar nak tanyalah. Okey? Ada tak siapa-siapa cuba nak jawab? Tak ada orang jual produk MLM dalam ni Tak ada? Okey? Tak ada? Agak-agak apa jawapan dia, Tuan Zuhairi? Tuan Zuhairi. Kelas lah tu. Apa dia? Kecewa lah. Kecewa. Ya, saya setuju, kecewa. Kita jual minyak enjin, contohlah. Kita jual minyak enjin, minyak lubricant kan, minyak untuk enjin, minyak hitam untuk enjin. Oleh kerana sekarang ni banyak minyak recycle, minyak enjin yang recycle kan. Minyak enjin yang recycle, banyak produk-produk tiruan, minyak recycle kat pasaran. Jadi kita punya minyak original. Kita ambil daripada kilang, kita tahu kilang tu kilang orang Muslim dipercayai. Tiba-tiba kita bawa minyak kita nak jual ke orang kata apa? Oh, saya takut recycle. Apa perasaan kita? Kita jual minyak yang original, yang kualiti bagus, tapi mungkin kerana airline kurang, marketing kurang syarikat tersebut, orang tak tahu. Jadi bila orang tak tahu, orang kata apa? Minyak recycle. Sedangkan kita tahu minyak tu bukan recycle. Contoh. Jadi apa perasaan kita? Kecewa lah kan? Malah lah nak jaga lepas ni. Sebab setiap kali aku cakap je, mesti orang cakap macam tu. Orang cakap macam tu. Okey, nampak? Jadi orang yang tak kuat, malah berniaga. Kenapa? Produk aku dia kata produk tak kualiti. Barang aku dia kata barang recycle. Jadi kena 5-6 orang cakap macam tu, putus asa tak nak berniaga dah, buat kerja lain lah. Contoh. Sebab tu dalam ilmu bisnes, dia panggil ada satu ilmu, dia panggil handling rejection. Ada cara peniaga-peniaga nak handling. Bila orang reject cakap macam tu, ada cara nak counter balik. Ada tu dalam ilmu bisnes. Okey? Sama lah juga Nabi SAW pun sama Allah macam dia sama juga. Cara nak handling tekanan-tekanan daripada orang-orang kafir ni, yang kalau dia Nabi, kenapa dia tak kaya? Kalau dia Nabi, kenapa tak ada malaikat bersama dia? Kalau dia Nabi, kenapa isteri dia ramai? Boleh ke orang isteri ramai jadi Nabi? Ada masa ke nak tengok umat nak sampai ke agama umat isteri ramai? Itu semua soalan-soalan yang kalau kita tak kuat mental, tak kuat hati, malah jadi Nabi. Malah menyampaikan. Nanti orang tanya macam tu, alamak nak jawab macam mana? Kalau kita lah. Tapi tak. Nabi SAW, dia tahu apa risiko kalau disampaikan kebenaran. Dan Nabi SAW telah bersedia luaran dan dalamannya untuk menerima risiko-risiko tersebut. Sebab itulah Allah cakap dalam ayat ni, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhani. Dia tu bukan jenis nak jaga hati orang dalam nak menyampaikan. Apa aku suruh sampaikan, semua disampaikan. Walaupun dia tahu selepas disampaikan orang akan reject. Dulu masa Nabi beribadat seorang-seorang kat Gua Hira,
Ada tak orang nak mengatakan Nabi gila ke, tukang sihir ke? Tak ada kan? Sebab masa tu Nabi mencari ketuhanan seorang-seorang dia. Tapi bila Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi mula menyampaikan pada orang-orang Quraisy benda yang orang Quraisy tak suka. Nabi pun tahu apa dia akan bakal dapat. Dipulaukan, orang benci, orang memusuhi. Dia tahu, benda tu risiko dia akan dapat. Okey? Tapi dia sanggup. Sebab tu Allah kata, dia bukanlah orang berat hati nak menyampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Sebab tu layak jadi Nabi. Saya, ataupun ustaz-ustaz yang sama macam saya lah kan. Sebab nak jaga periuk nasi, sebab nak jaga income bulan-bulan, hanya cakap benda yang audiens suka saya cakap. Kalau audiens tu, saya tahu dia orang tak suka kalau saya cakap bab ni, jadi saya akan kurangkan sikit cakap bab ni. Kenapa? Nanti dia orang lari, rugi saya bulan-bulan. Contoh, ni pendakwa-pendakwa yang lemah iman macam saya akan buat macam tu lah. Tapi Nabi tak ada. Apa risiko? Semua dia akan sanggup buat. Okey, baik, seterusnya. Saya bagi satu ayat. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah Nabi ni nak sebelum tu tolong buka ayat ni boleh? Buat Dr. Azizah tolong baca boleh Dr. Azizah? Muka surat 119. 119. Sekejap saya cari muka suratnya. Okey, muka surat 119 ayat 67. Kalau baca Dr. Azizah ayat 67. 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Hanya Allah akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Allah kata, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Kalau kau tak buat, maksudnya kau tinggalkan 1-2 ayat. Kau sengaja tinggalkan 1-2 ayat. Bukan terlupa. Memang kau sengaja tinggalkan 1-2 ayat sebab nak jaga hati orang ke. Takut orang kata kat engkau ke. Contoh. Maka engkau dianggap tidak menyampaikan risalah. Nampak ni warning untuk Nabi. Kalau Nabi tinggalkan 1-2 ayat sengaja, tinggalkan 1-2 ayat, maka Nabi dianggap sebagai orang yang sengaja tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Taala. Okey, baik. Ataupun setengah ustaz-ustaz zaman sekarang, dia tak nak menyampaikan sesuatu perkara yang dia tahu. Kalau dia sampaikan, orang akan kecam dia. Contoh, ni saya sebagai contoh, bukan saya dah kata bagus tak. Ustaz tu tak ada janggut. Contoh, ustaz tu tak ada janggut. Dia tak ada janggut langsung. Dia tak simpan janggut langsung. Dalam mazhab Syafi'i, cukur janggut tak berdosa, tak haram. Makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam 3 mazhab lain berdosa. Jadi ustaz tu mazhab Syafi'i. Contohlah. Dia tak ada janggut langsung. Selain janggut pun tak ada. Tiba-tiba dia ngajar hadis. Malam tu dia kena ngajar hadis-hadis tajuk kelebihan, kepentingan, simpan janggut. Contoh. Jadi, dia tahu kalau dia ngajar bab tu, student-student dia akan kecam dia. Cerita pasal kepentingan simpan janggut. Tapi dia selai pun tak ada. Buat apa? Jadi, oleh kerana dia tahu, kalau aku ngajar banyak aku kena kecam ni. Kalau aku cakap buat janggut malam ni, orang kecam aku sebab aku tak ada janggut. Jadi, skip buku surat tersebut. Masuk hadis lain. Aku tak kena kecam. Contoh. Kan contoh. Jadi, maksudnya ada benda yang dia takut nak sampaikan, takut orang kecam dia. Kerana kekurangan yang ada pada diri dia. Benda ni berlaku zaman sekarang. Bukan nak kita ustaz-ustaz tak. Saya nak kutuk mana-mana ustaz tak. Saya pun kadang-kadang benda yang sama berlaku. Nabi tak nak. Dia tahu apa dia sampaikan. Orang akan kecam dia. Orang akan kecam family dia. Orang akan cakap macam-macam pasal dia. Maka Nabi tak akan menyampaikan. Sebab ni Allah kata, kalau Nabi tidak menyampaikan 1-2 ayat, Nabi dikira tidak menyampaikan langsung. Sifat Nabi kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Amanah. 100 ayat, 100 disampaikan. Okey. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalaulah Nabi nak sembunyikan mana-mana ayat Quran. Kalaulah Nabi ni dia ada nak sembunyi 1-2 ayat lah, dia tak nak beritahu orang. Sebab orang lain mana tahu Nabi dapat wahyu berapa ayat? Orang lain, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, walaupun dekat dengan Nabi, dia mana tahu Nabi dapat berapa ayat? Maksudnya katakanlah malam tadi Nabi dapat 10 ayat daripada Jibril. Nabi cakap pada Abu Bakar, aku dapat 8 je malam tadi ayat. Abu Bakar tahu tak Nabi tipu?
Tak tahu. Nabi seorang je tahu berapa banyak ayat dia dapat. Jadi kalau Nabi nak sembunyikan satu dua ayat, kita boleh claim. Aku rasa Nabi ada tak sampaikan satu dua ayat. Boleh tak kita claim? Kita cakap macam tu. Tak boleh. Sebab kita tak tahu. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah Nabi nak sembunyikan mana-mana ayat Quran, kalau Nabi memang jenis nak sorok mana-mana ayat, tak nak bagi orang tahu orang, saya Nabi akan sembunyikan ayat 37 surah Al-Ahzab. Kalau baca dia, Puan Nur Hidayah Ahmad boleh. Puan Nur Hidayah Ahmad, page 423 ayat 37. 2, 3. 423. 37. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, bertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid ibni Harisah menceraikan isterinya, iaitu menceraikannya, kami menikahkan engkau dengan dia, iaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin yang lain untuk menikahi isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan isteri mereka, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Okey, terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Puan Nur Hidayah, sekadar nak tanya lah Puan Nur Hidayah, boleh tak dapat jawab tak apa Puan Nur Hidayah? Ya, boleh. Tak kena berdiri atau kursi kalau tak ada jawab. Agak-agak, kenapa Sayyidina Aisyah kata dalam ayat ni, kalau Nabi nak sembunyikan mana-mana ayat Quran, Nabi akan sembunyikan ayat ni. Kalau Nabi tu jenis dia, ada nak simpan satu dua ayat tak nak beritahu orang, ayat ni Nabi akan sembunyikan, tak beritahu kita. Agak-agak kenapa ya? Benar Hidayah. Sebab sifat Nabi tu kan sidik fatonah. Sifat Nabi tu sendiri, dan walaupun dia ada perasaan pun dia kena menyatakanlah sebab ini ayat Allah yang suruh. Okey, betul. Tapi apa kaitan ayat ni? Apa relate dengan ayat ni? Kenapa ayat ni kalau Nabi jenis nak katakanlah Nabi ada, na'udzubillah, Nabi bukan macam tu. Tapi katakanlah memang Nabi ni ada ayat yang dia nak sembunyikan. Dia sembunyikan ayat ni, tak nak beritahu pada orang. Agak-agak kenapa? Okey, tak apa. Tak ada masalah. Ya, aib dia kot. Aib dia. Dia rasa macam benda yang menjatuhkan darjat dia. Entahlah. Allahu'alam. Betul sikit. Nak ke arah betul. Cuma tak tepat lagi dia. Ya, Puan Zaman ni? Yang ini yang kes anak angkat dia tu, Zaid tu ya? Ya, betul. Tu kes tu. Jadi agak-agak kenapa Nabi tak nak beritahu? Kalau Nabi betul-betul nak jenis nak simpan rahsia. Dia nanti kalau macam nampak macam kan dia mula-mula dia yang pinangkan Zainab tu kan. Lepas tu kata Allah suruh dia dengan Zainab tu pula. Si orang akan kata macam yelah kata yang bukan lah kat dia. Sebab ambil bekas isteri anak angkat sendiri macam tu. Kan Zainab tu pun ada hati dekat Rasulullah ke sebelum dia menikah dengan Zaid? Zainab, okey betul. Itu betul. Puan Maisarah betul. Zainab ada hati kat Rasulullah, buat tak akan cakap apa-apa. Masalahnya Rasulullah ada hati kat Zainab. Rasulullah ada hati kat Zainab tu. Jadi kalau Nabi sampai ke ayat ni, seolah-olah Nabi buka pekung dia sendiri je. Itu maksud ayat ni. Saya bagi contoh nak faham ayat ni. Boleh Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Saya bagi contoh. Saya kerja JAIS bahagian keluarga Islam. Maksudnya bahagian apa dia panggil? Kaunseling kekeluargaan, kerja JAIS. Ini contoh kan. Ada pasangan suami isteri datang, muda lagi pasangan tu. Pasangan suami isteri datang, gaduh-gaduh nak cerai suami isteri, muda lagi ni. Suaminya muda, isteri je muda lagi. Datang gaduh masalah kat saya. Saya ni ustaz kat JAIS ni. Contohlah bahagian kaunseling kekeluargaan. Betul, yang suami salahkan isteri salahkan suami. Jadi saya sebagai kerja JAIS bahagian penasihat kekeluargaan, takkan saya nak kata apa? Cerai-cerai lagi lah. Duk kelai-kelai serabut, cerai-cerai je lah. Nak cerai-cerai sudah, senang. Saya cerita. Takkan saya cakap macam tu.
Mestilah saya kena nasihat agar pertahankan rumah tangga kan. Jadi kebetulan si isteri ni tadi wajahnya cantik. Cuma saya nasihat apa? Saya nasihat kalau boleh rumah tangga pertahankan. Jangan sampai berlaku perceraian, perpisahan. Kerana walaupun ianya halal, tetapi akan menimbulkan kesan tak baik pada anak-anak contoh. Okay, kalau ada anak lah. Ataupun akan menyebabkan renggangnya dua keluarga yang sebelum ini dah baik jadi renggang bila berlaku perceraian. Nasihat saya, sebab saya seorang pegawai yang menasihat kaunseling tentang kekeluargaan. Mulut saya nasihat, jangan bercerai. Tapi dalam hati saya masa tu, saya kata apa dalam hati saya? Ini contoh, jangan suka buruk kat saya pula. Dalam hati saya masa tu kata apa? Dia ni kalau dia cerai bini dia, kau ambil buat bini aku nombor 2 ni. Dia ni, kalau dia cerai bini dia, kau ambil buat bini aku nombor 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda tu dalam hati saya. Saya nak tak orang tahu apa yang ada dalam hati saya? Tuan-tuan, apa perasaannya? Apa akan berlaku kalau orang tahu apa yang ada dalam hati saya masa tu? Puan Izzamani. Ustaz kena kecam. Orang cakap apa? Tak guna Ustaz ni. Puan Zahiri je lah, Puan Zahiri. Tuan Haji Zahiri je lah, Tuan Haji Zahiri. Apa? No comment lah. Memang macam tu pun kan. Kalau buat macam tu memang kecam lah. Bukan saya macam tu. Tapi maksudnya, benda tu dalam... Okey, baik. Satu sudut Tuan Zahiri, katakanlah. Tuan Zahiri, katakanlah, betul-betul orang tu cerai dengan isteri dia dan saya betul-betul ambil buat bini nombor 2 saya. Salah ke tak salah dari sudut syarak? Tuan Zahiri. Tak salah. Tak salah. Bukan murim. Yes, tak salah. Tapi, apa yang saya simpan dalam hati, saya nasihat lain, dalam hati saya lain. Kalau orang tahu, macam mana agak-agak kalau orang tahu? Satu Malaysia betul. Saya cakap jodoh saya je. Okey, tak apalah. Tuan Haji Zahiri berani cakap. Tapi saya tak nak orang tahu. Kenapa? Benda tu dalam hati saya biarlah saya seorang simpan. Jadi kalau orang tahu, sampai pula kat isteri saya lagi perang dunia, masalah lagi saya contohlah kan. Jadi benda tu biarlah terbuku dalam hati saya saja sampai kiamat tak ada orang tahu. Nabi, bayangkan apa yang ada dalam hati Nabi ni, Nabi sampaikan juga ayat ni sampai orang tahu. Oh, rupanya Muhammad pun ada minat juga dalam hati kat sepupu dia, Zainab. Dalam ayat ni lah. Nampak? Jadi kalau Nabi SAW nak sembunyikan mana-mana ayat, maka ayat ni Nabi tak akan sampaikan. Kenapa? Buat apa cerita kat orang apa dalam hati aku? Malu je. Jelas ya? Jelas sahabat-sahabat boleh? Saya tanya Tuan Haji Zahiri lah. Sebab Tuan Haji Zahiri biasa. Okey, boleh Tuan Haji Zahiri ya? Jodoh. Kalau orang kecap cakap jodoh, nak macam mana? Redha je lah Tuan Haji Zahiri ya? Okey. Jodoh pertemuan tu kehendak Allah kan. Sebab ayatlah nak jawab. Okey, baik. Tapi jelas maksud saya, kenapa Nabi nak sembunyikan ayat ni? Boleh sahabat-sahabat semua? Boleh Okey, baik. Balik semula, sambung ayat lain. Benda ni bukan sahaja berlaku pada pegawai JAIS. Kadang-kadang sama-sama adik-beradik, rakan sekerja, sama-sama orang yang ipaduai, sepupu sepapat pun ada perasaan hati. Ataupun satu contoh lagi, guru mengajar ngaji, dia ada minat kat anak murid dia, 2-3 orang yang comel-comel. Guru tu mengajar ngaji, dia mengajar ngaji ramai lah anak murid. Lepas tu dia minat kat 2-3 orang anak murid dia. Jadi dia suka tak anak-anak murid dia yang lain tahu, yang dia minat pada anak-anak murid dia tu, yang 2-3 orang yang tak kahwin lagi tu. Dia suka tak? Malulah kalau orang lain tahu, walaupun tak haram. Nak buat bini nombor 2, 3, 4 contoh, walaupun tak haram. Tapi malu tak kalau orang tahu? Oh, ustaz ni minat kat anak murid dia rupanya. Patut pun kalau time kelas ada anak murid ni dah tahu semua. Time kami yang hajah-hajah, haji-haji, datuk-datuk, nenek-nenek ni datang lambat semua. Time anak murid dia datang, hari Rabu kelas anak murid dia ni, contoh, awal semua ustaz ni, contoh. Jadi kalau ustaz tu ada perasaan pada anak murid dia dan orang lain tahu, malu tak dia? Malu lah. Macam itulah Nabi SAW ada perasaan pada Zainab. Dan Allah suruh sampaikan ayat yang beritahu apa yang ada dalam hati Nabi SAW. Okey, baik, cukuplah kat situ. Nak ceritanya Nabi SAW jujur, amanah, apa Allah suruh sampaikan, semua Nabi sampaikan. Seterusnya ayat 25, wa dan ma tidaklah, huwa, ia. Ia kat sini Al-Quran tu. Wa dan ma tidaklah, huwa, ia Al-Quran. Bi dengan qauli kata-kata, syaitan,
Ar-Rajim yang direjam. Ar-Rajim yang direjam. Puan Maisarah telah baca? Puan Maisarah boleh? Boleh Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidaklah ia, yakni Al-Quran, dengan kata-kata syaitan yang direjam. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ayat ni turun kerana orang musyrikin tuduh Nabi SAW ketika mana Nabi kata, malaikat Jibril yang bagi wahyu pada aku. Orang musyrikin bukan kata, malaikat Jibril, jin, syaitan, iblis, mana nampak? Jadi bila tak nampak, mana kamu tahu benda tu yang sampaikan pada kamu tu malaikat ke bukan? Dia orang musyrikin kata, boleh jadi yang sampaikan kata-kata tersebut, ayat-ayat tu pada kamu syaitan. Boleh jadi yang sampaikan ayat-ayat tersebut pada kamu syaitan. Mana nampak? Kalau binatang, pokok-pokok, batu-batu ni benda yang nampak. Benda yang boleh kita nampak. Kita boleh tahulah saya tersepak batu, terlanggar pokok. Kita nampak. Tapi benda tak nampak, benda abstrak. Kamu klaim malaikat, boleh jadi ianya syaitan. Jadi boleh jadi kata-kata kamu tu syaitan yang sampaikan pada kamu. Kamu je mengaku malaikat sampaikan. Nampak? Ini kata-kata orang musyrikin pada Nabi. Maka Allah jawab, ia bukan kata-kata syaitan yang direjam. Kenapa? Kenapa Allah cakap Quran yang Allah sampaikan pada Nabi melalui malaikat Jibril tidak ada satu huruf pun ditambah, diselit oleh kata-kata syaitan. Maksudnya katakanlah turun satu ayat, syaitan sempat tambah satu dua perkataan. Jadi sampailah pada Nabi ayat yang bukan original lagi. Kenapa? Kenapa? Kerana telah ditokok tambah oleh syaitan. Tak mungkin berlaku perkara tersebut. Pertama, Allah nafikan dalam surah Syu'ara. Okey, tolong baca dia. Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak, surah Syu'ara. Muka surat apa Ustaz? Sekejap, saya cari muka surat. Muka surat 376. 376. Okey. Ayat 210 sampai 212. 210, 211, 212. dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim. Apa maksud ayat ni? Ayat Quran nak bawa orang, ayat Quran yang Nabi sampaikan pada manusia, nak bawa manusia menuju ke syurga Allah. Tiba-tiba kamu tuduh syaitan menyampaikan ayat pada Nabi agar Nabi sampaikan pada manusia ayat-ayat yang boleh menyebabkan manusia masuk syurga. Tak kepelik? Apa matlamat syaitan? Matlamat syaitan nak bawa seramai mungkin manusia masuk neraka. Itu matlamat syaitan kan? Tiba-tiba kamu tuduh syaitan yang matlamatnya sedemikian menyampaikan ayat-ayat pada Nabi yang kita baca sekarang lah, Quran ni. Ayat tersebut nak bawa manusia ke syurga ke neraka? Ke syurga. Tiba-tiba kamu tuduh syaitan menyampaikan ayat-ayat pada Nabi, lalu Nabi sampaikan ayat tu pada manusia. Kalau manusia amalkan ayat tu, nescaya manusia akan masuk syurga. Pelik tak? Bertentangan dengan tugas syaitan. Bertentangan dengan matlamat-matlamat syaitan iblis. Jadi tak mungkin. Itu satu. Yang kedua, mereka tak mampu nak tanggung ayat-ayat Allah SWT ni. Wahyu ni benda yang berat sebenarnya. Wahyu ni satu perintah yang sangat berat. Satu hukum undang-undang yang sangat berat. Tak mungkin mereka mampu untuk memikulnya, menerimanya dan menyampaikan pada orang lain. Yang ketiga, bahkan mereka ni bukan sekadar nak takut tambah, tak boleh. Syaitan-syaitan ni hanya mendengar ayat-ayat Quran setelah Quran tu dibacakan oleh Nabi pada sahabat-sahabat. Sebelum Nabi SAW bacakan ayat Quran tu pada sahabat-sahabat, syaitan tak dapat dengar satu huruf pun. Kenapa? Bahkan mereka dijauhkan daripada mendengar Quran. Sebelum Quran sampai pada Nabi, mereka tak mampu nak dengar pun ayat Quran tu. Mereka cuba nak mencuri-curi dengar berita-berita kat langit. Apa Allah buat? Tolong baca boleh? Wan Izawani. Muka surat 263. Ayat 16, 17, 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh
kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Terima kasih Puan Izzawan. Ada syaitan cuba nak mencuri dengar apa-apa yang malaikat bincangkan kat langit. Tak sempat dengar sepenuhnya, tak sempat dengar pun lagi, malaikat telah balik cahaya tahi bintang pada syaitan-syaitan tersebut. Jadi syaitan tak dapat dengar ayat Quran daripada malaikat. Bagaimana syaitan tak dapat dengar langsung ayat pada malaikat, boleh menyampaikan ayat yang komplit pada Nabi SAW. Di tuduhan kamu tak kena langsung. Bahkan Quran yang Allah sampaikan pada Nabi dijaga sepenuhnya oleh malaikat-malaikat. Surah apa tu? Puan Zakiah telah baca Puan Zakiah? Surah Abasa kan? Surah Abasa. 585. 585 ayat 11 sampai ayat 16. 11 sampai 16. 11 sampai 18 ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-sekali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa yang mahukannya, dapatlah dia mengambil peringatan itu. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia dan berkat, dan berbakti. Celakalah. Cukup. Okey. Quran, terima kasih Puan Zakiah. Quran, mungkin saya yang masuk yang sebelum ni dah lama kita dah dengar. Quran, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun dalam bentuk mashaf. Dalam bentuk tulisan. Tak kisah atas kertas ke atas kayu ke, dia panggil mashaf. Okey? Fi suhufin mukarramah. Quran tu ada dalam suhuf-suhuf yang dimuliakan. Jadi Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia satu malam. Malam Lailatul Qadar namanya. Turun sekaligus dalam mashaf. Maksudnya ditulis. Atas kertas ke atas kayu ke, wallahualam. Kita tak tahu. Kertas tersebut, tulisan tersebut dijaga dengan rapi oleh malaikat-malaikat yang mulia, yang berbakti. Jadi malaikat jaga ayat Quran dalam bentuk tulisan tersebut. Syaitan boleh baca. Syaitan boleh curi tengok. Syaitan boleh cuba buka slide. Tak boleh. Daripada langit dunia, Allah suruh malaikat Jibril turunkan pula ayat itu pada Nabi SAW dalam masa 23 tahun. Dalam masa 23 tahun. Jadi bila masa syaitan nak dengar ke, cuba tengok ke, cuba baca ke, tak ada masa. Jadi bagaimana kamu tuduh ayat Quran yang disampaikan pada Nabi itu disampaikan oleh syaitan? Jadi nak tuduh pun seolah-olah lah nak beritahu. Nak tuduh pun biarlah logik sikit. Tak logik langsung tuduhan kamu. Tuduhan tu tak kena langsung. Bukan sekadar tuduhan tu boleh kena CP-CP 20% ke 10% ke. Tak ada. 1% pun tak sesuai tuduhan tersebut. 1% pun tak sesuai tuduhan tersebut. Boleh kamu kata. Sebab tu, masa Nabi SAW tak dapat wahyu lebih kurang dalam 15 hari. Nabi SAW tak dapat wahyu dalam 15 hari. Isteri Abu Jahal, isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Dia kata apa? Syaitan yang biasa jumpa Muhammad tu telah benci pada Muhammad. Syaitan yang biasa sampaikan ayat-ayat pada Muhammad tu telah benci pada Muhammad. Jadi seolah-olah kata-kata Ummu Jamil pada Nabi Muhammad, Allah dah tak suka kat dia lah. Ataupun malaikat yang selalu bagi wahyu kat dia tu tak suka kat dia. Cuma Ummu Jamil guna perkataan syaitan. Nabi kata malaikat, Ummu Jamil kata syaitan yang bagi wahyu kat Nabi tu. Maka Ummu Jamil kata syaitan yang biasa bagi wahyu kat dia tu dah tak suka dia lah. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Ad-Duha kan. Allah kata, saya baca Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidaklah dia benci. Allah tak turunkan wahyu berapa lama bukan sebab Allah benci. Bukan sebab Allah tak suka ataupun nak tinggalkan Nabi SAW. Tapi tuduhan daripada Ummu Jamil mengatakan syaitan yang biasa bagi ayat-ayat pada Muhammad tu telah benci, telah tinggalkan Muhammad SAW. Okey, baik. Seterusnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tuduh Nabi gila tak sesuai. Tuduh Nabi reka Quran pun dalam ayat ni tak ada. Dalam surah ni tak ada. Mereka tuduh Nabi reka Quran pun tak sesuai.
Mereka tuduh ayat Quran itu disampaikan oleh syaitan. Logik ke tak logik? Tak logik langsung. Tuduh Quran disampaikan oleh syaitan. Bertentangan, kontradik. Matlamat syaitan lain. Matlamat Quran lain. Tiba-tiba syaitan menyampaikan matlamat yang yang berlawanan dengan matlamat dia. Tuduhan yang tak patut langsung. Tuduhan yang tak logik, yang tak sesuai langsung pada Nabi Muhammad SAW. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru. Faham maka, oleh kerana, sekejap saya nak refer satu ayat. Oleh kerana mereka tak nak terima Nabi, Nabi dah sampaikan macam-macam dalil, macam-macam bukti yang Nabi itu Nabi. Mereka tetap mengatakan Nabi ini bukan Nabi. Orang musyrikin tetap mengatakan Nabi ini bukan Nabi. Contoh ayat dia, ayat akhir surah Ar-Ra'd 2. Tolong baca dia, Tuan Haji Salahuddin. Tuan Haji Salahuddin. Ada Tuan Haji Salahuddin? Ya, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah balik Malaysia ke? Ada di Malaysia, ya insyaAllah. Page 255, ayat atas sekali. 255 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan... Tuan Haji, bukan ayat itulah. Dia ayat terakhir surah Ar-Ra'd, tu ayat pertama surah Ibrahim. 255 kata Ustaz. Ya, Quran saya 255, atas sekali tu ayat nombor 43. Tuan Haji tak ada ke ayat 43? Kalau tak ada, kena buka surat sebelum lah. Di atas sekali, yang last sekali tu. Last sekali tu. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu kitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Okey, terima kasih Tuan Haji Salam. Dia Allah cakap pada Nabi, orang kafir musyrikin tu tetap walaupun kau bagi 10 dalil ke 100 dalil ke yang kau benar-benar Nabi, mereka tetap kata lasta mursala. Kau bukan Nabi, kau bukan Rasul. Maka Allah pujuk Nabi dengan berkata, tak apalah Muhammad, dia orang tak nak terima pun tak apa. Cukuplah Allah bersaksi atas kebenaran yang kau tu adalah Rasul dan orang yang ada ilmu kitab. Siapa dia kat sini? Orang ada ilmu kitab ni. Orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang tahu sejak awal lagi ciri Nabi, sifat Nabi, kedatangan Nabi dah tahu. Dan bila Nabi datang, mereka membenarkan, ya, dia Nabi. Sebagaimana kami dah study pasal dia sebelum ni. Dan bila dia datang, ciri-ciri yang kami study tu semua ada pada dia. Kami terima dia Nabi. Maka Allah kata apa dalam ayat ni? 1 juta orang ke, 5 juta orang ke tak nak terima yang kau tu Nabi, tak ada masalah. Kerana apa? Cukuplah aku tahu, aku bersaksi yang kau benar-benar Nabi. Dan ahli kitab, mereka semua tahu yang kau tu Nabi. Cuma sebahagian mereka nak menerima, sebahagian mereka tak nak menerima. Allah cakap kat Nabi. Maksudnya apa dia? Senang cerita macam ni lah. Bukan nak kutuk. Kalau orang bodoh tak iktiraf ilmu awak, tak risau. Sebab doktor-doktor, profesor-profesor kat universiti, orang-orang hebat, semua iktiraf ilmu awak. Kita ada ilmu. Kita sampaikan pada orang tak sekolah, orang yang bodoh-bodoh, orang tak belajar ni. Dia tak nak terima ilmu kita. Perlu sedih ya? Tak perlu sedih sebab ilmu kita ajar ni diterima oleh doktor-doktor, profesor-profesor, orang ada ilmu yang tinggi. Mereka terima ilmu kita. Jadi orang bodoh-bodoh tak nak terima ilmu kita ni, biar. Orang salah. Itu maksud ayat ni lah. Bukan nak kutuk orang tu. Tapi nak cerita Allah nak pujuk Nabi, biarlah orang bodoh-bodoh tak nak terima ilmu awak. Sebab orang ada ilmu Alkitab, orang ada ilmu Taurat, orang ada ilmu Injil. Mereka semua tahu yang awak tu Nabi yang benar, Rasul yang benar. Satu ayat lagi Allah nak pujuk Nabi. Surah apa ya? Surah An-Nisa. Tolong baca dia, Dr. Azizah tolong baca boleh Dr. Azizah. Surah An-Nisa, muka surat 105 tak silap saya. Allah nak pujuk Nabi lah. Maksudnya kalau dia orang tak nak terima, tak apa. Cukuplah Allah menjadi saksi. Allah dan malaikat menjadi saksi yang kau benar-benar Nabi. Bukan 105, 104. Ayat berapa Ustaz? 166. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkannya kepadamu. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Apa maksud ayat ni?
Orang kafir reject Nabi, tak nak terima Nabi tu Nabi, maka Allah kata tak apa. Allah jadi saksi atas kebenaran yang kau tu Nabi dan Quran telah diturunkan kepada engkau. Allah turunkan Quran dengan sepenuhnya ilmu Allah. Malaikat tak terlibat dalam menyusun ayat-ayat Quran, mengarang ayat Quran, malaikat tak terlibat, syaitan lagilah tak terlibat. Allah yang menurunkan sepenuhnya dengan ilmu Allah pada Nabi. Selain Allah jadi saksi atas kebenaran yang kau tu Nabi, malaikat pun, semua malaikat bersaksi yang kau benar-benar Nabi dapat wahyu daripada Allah. Bahkan, katakanlah, yang ni bujuk Nabi ni, katakanlah malaikat pun tiba-tiba buat hal tak nak terima yang Nabi tu Nabi. Masih tak ada masalah. Masih tidak ada masalah. Kerana apa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi yang kau tu benar-benar Nabi. Tu kita samalah juga. Kadang-kadang kita dah sampaikan kebenaran, orang tak nak terima. Bahkan yang tak nak terima tu family sendiri kadang-kadang. Tak apa. Cukuplah Allah tahu yang kita tak bersalah. Cukuplah di sisi Allah kita tak khianat. Cukuplah di sisi Allah kita dia bukan jahat sebagaimana manusia lain sangka. Itu maksud ayat ni lah. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Jadi kita syukur pada Allah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita lahir mak ayah yang sejak kecil lagi suruh kita percaya Quran ni kitab Allah. Nabi Muhammad tu Rasulullah. Allah tu Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tak perlu dalil banyak sangat untuk meyakini keesaan Allah, kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran. Tak perlu. Sebab lahir-lahir mak ayah kita dah bubuh kat sini. Allah tu Tuhan yang satu, Nabi Muhammad Rasulullah, Quran kitab Allah. Dah besar-besar ni barulah jumpa dalil. Masa kecil tu tak tahu dalil pun. Ikut percaya je. Alhamdulillah. Faham aku? Sambung ayat baru. Kita sekarang surah At-Takwir. Okay. Muka surat 586. 586. Kita balik. Ayat 26. Faham aku? Aina ke manakah? Aina ke manakah? Ataupun mana? Aina jikta. Aina tu dalam bahasa Arab di mana? Aina dalam bahasa Arab di mana? Tazhabun. Kamu ingin pergi. Tazhabun, kamu ingin pergi. Itu maksud tazhabun. In tidaklah, huwa, ia Al-Quran. Huwa, ia Al-Quran. Illa melainkan, zikrun, peringatan. Li, bagi. Al-alamin, sekalian alam. Okey, Puan Salmah telah baca boleh? Puan Salmah 2 ayat 26-27. Puan Salmah. Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Maka kemanakah kamu akan pergi? 27. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Okey, terima kasih Puan Salmah kasih. Ayat ni, kemana kamu nak pergi tu bukan tanya lagi mana. Bahasa Melayu, aina tazhabun, awak nak pergi mana? Apa kaitan pasal Quran kat atas, lepas tu tiba-tiba bawah tanya awak nak pergi mana? Kat atas Allah cerita pasal Quran tu benar turun daripada Jibril. Benar disampaikan pada Nabi. Bukan tambahan kata-kata syaitan. Yang menyampaikan Quran pada kamu tu, yang terima Quran pada Jibril tu bukan orang gila. Tiba-tiba, kamu nak pergi mana? Tak kena. Masuk aina tazhabun ni, apa lagi hujah kamu? Apa lagi kamu punya argument untuk mereject Quran? Apa lagi hujah kamu? Apa lagi jawapan kamu yang kamu nak guna untuk reject Quran? Kamu kata Muhammad tipu, Allah dah bagi jawapan. Muhammad bukan penipu. Kamu kata Muhammad reka Quran dalam ayat lain. Kamu kata Muhammad reka Al-Quran. Allah jawab, dia nak reka Quran apa? Baca tak pandai, menulis tak pandai. Dan dia tak pernah baca mana-mana kitab sebelum ni. Tak pernah baca Taurat, tak pernah baca Injil. Tiba-tiba kamu nak tuduh dia reka cerita Al-Quran. Tak kena. Kamu kata dia gila, Allah dah jawab. Kamu kata dia reka Quran, Allah dah jawab. Kamu kata Quran tu ada campuran kata-kata syaitan, Allah dah jawab. Di setiap kemusykilan ataupun setiap ayat yang kamu, setiap dalil hujah yang kamu keluarkan untuk reject Quran tu benar daripada Allah, semua Allah dah jawab. So sekarang aina tazhabun? Apa lagi alasan kamu? Apa lagi kemusykilan kamu? Apa lagi persoalan-persoalan yang kamu nak timbulkan? Tanya lagi. So bila kamu dah tak ada apa nak tanya, dan apa yang kamu tanya ataupun timbulkan sebelum ni semua dah diberi jawapan, kamu tak ada jalan lain dah melainkan terimalah jalan yang kebenaran yang aku sampaikan ni. Allah dah bagi lampu, Allah dah hantar orang untuk guide kamu, kamu tak nak ikut.
orang yang ada lampu tu. Okey, carilah jalan sendiri, nak pergi mana lagi? Pilihlah jalan sendiri, agak-agak jalan kamu bila tu selamat ke? Boleh terselamat ke jalan kamu bila tu? Itu maksud aina tazhabun kat sini. Bukan aina tazhabun, awak nak pergi mana? Ya, saya di sudut terjemah, awak nak pergi mana lah kan? Maksud awak nak pergi mana ni? Apa lagi hujah awak? Apa lagi pegangan awak untuk awak reject Quran? Jadi bila awak dah tak ada dalil, dah tak ada point untuk reject Quran, untuk mengatakan Quran tu tipu dan sebagainya, dah tak ada dalil apa dah. Dah tak ada point lain dah, hujah lain dah nak jawab, maka apa cara dia? Terima je lah Quran tu benar daripada Allah. Terimalah isi Al-Quran tu benar daripada Allah. Terima je lah. Tapi nak macam mana? Orang kafir dan nama kafir tetap tak nak terima juga. Maka Allah kata, Quran yang Allah turunkan tu merupakan peringatan bagi alamin, sekalian alam. Ayat ini dalil tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya Quran bukan untuk golongan manusia sahaja. Ayat ini dalil Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad ni bukan untuk manusia sahaja. Maksudnya segala ancaman, warning-warning yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu bukan untuk manusia saja ambil cakna, ambil peduli. Tak, jin-jin pun sama juga. Jin-jin pun kena risau juga terhadap warning-warning yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Quran. Itu maksud zikrul lil alamin. Quran ni merupakan peringatan bagi seluruh alam. Maksudnya, jin pun terlibat, malaikat pun terlibat. Bukanlah maksud malaikat terlibat. Oh, kalau Allah suruh malaikat manusia kena sembahyang 5 kali, malaikat pun kena sembahyang 5 kali. Dalam ayat mengenai manusia kena puasa bulan Ramadan, malaikat pun kena puasa bulan Ramadan. Bukan. Contoh, ancaman kalau mengaku Tuhan. Sebagaimana manusia tak boleh mengaku dia sebagai Tuhan, malaikat pun tak boleh mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana manusia wajib terima adanya hari akhirat, jin, malaikat juga wajib terima adanya hari akhirat. Itu maksud al-alamin. Jadi ancaman-ancaman dalam Al-Quran daripada Allah bukan untuk manusia saja, al-alamin. Dalam terjemah orang putih saya je. Dalam Quran terjemah orang putih, Quran ni remembrance untuk al-alamin, mankind and jin. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran ni bukan sekadar Allah sampaikan pada kita, pada jin pun sama. Dalam surah apa ya? Satu lagi dalil, Quran ni untuk jin juga. Jin juga di warning dengan warning yang sama pada kita. Dalil dia dalam surah Ar-Rahman. Tolong baca dia. Puan Noraliza. Tolong baca boleh Puan Noraliza. Surah Ar-Rahman, page 531. Banyaklah ayat ni. Mungkin tuan-tuan hafal ayat ni kan. Okey, ayat keberapa? 13 sampai 16, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Ia menciptakan manusia lembaga Adam dari tanah liat kering seperti tembikar. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Sampai situ je Ustaz. Satu lagi. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Lepas tu tak adalah manusia dengan jin, tak ada Sebab ayat yang sama sebenarnya, 13 dengan 16 tu sama je bunyi ayat dia. Betul tak? Ya, betul. Tapi yang kedua tu tak ada manusia dengan jin Puan Noraliza, tak ada tak ada. Semua ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban dalam surah Ar-Rahman ni semuanya ditujukan pada manusia dan jin. Nampak dalam surah Ar-Rahman ni bukan untuk manusia saja. Rabbikuma, Tuhan kamu berdua tu refer pada siapa? Bukan dua orang manusia dan jin. Jadi itu dalil bahawasanya Al-Quran ini mesti dipercayai, diimani juga oleh golongan-golongan jin. Ini dalil ni, Quran ni peringatan bukan untuk manusia saja. Ancaman-ancaman dalam Quran bukan untuk manusia saja. Jin pun samalah juga. Kena dengar apa yang Allah suruh, kena dengar apa yang Allah Ta'ala warning. Jangan mensyirikkan Allah, jangan hasut manusia buat jahat. Jin-jin pun termasuk juga dalam ancaman Quran. Sebagai manusia ada yang tak nak percaya, bagilah 100 ayat ke 200 ayat ke warning macam-macam, tak nak percaya juga. Macam itulah juga di kalangan golongan-golongan jin ada juga yang tak nak. Saya tak nak terima apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Tapi dari sudut bahasa, kalau nak bersembang,
dari sudut bahasa. Tak salah lah nak guna fa'aina tazhabun. Sembang dengan kawan-kawan yang ramai kan. Jumpa kawan-kawan, lepas tu tanya awak semua nak pergi mana. Inilah soalan dia dari sudut conversation ni. Fa'aina tazhabun. Mana awak semua nak pergi. Okay. Aina tu bahasa buku lah. Aina di mana. Kalau bahasa pasar, when. Min when. When tu daripada mana. When. Atau jumpa-jumpa when. Mana. Bahasa kataan aina tu lah. Okay, 2 ayat lagi. Li bagi man orang yang sya'a mahu minkum di kalangan kamu an untuk yastaqim menempuh jalan yang lurus. Yastaqim menempuh jalan yang lurus. Pendek je ayat dia. Tolong baca dia, Tuan Haji Zuhairi, tolong baca boleh Tuan Haji Zuhairi ayat 28 ni. Ada Tuan Haji Zuhairi? Okey, baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Hidayah Ahmad, boleh? Satu ayat je, 28 ni. Maaf, saya kaget. Okey. Boleh baca? Okey. Iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Dan kamu... Terima kasih. Itu belum lagi. Baru satu ayat. Okey, baik. Ayat 20, terima kasih Tuan Haji Zuhairi. Ayat 27 tadi, Allah kata, Quran ini untuk sekalian alam. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin, Quran pun untuk sekalian alam. Nabi Muhammad pun sama juga. Nabi Muhammad bukan sekadar Nabi untuk golongan manusia saja. Lupa nak beritahu. Nabi Muhammad pun sama. Bukan golongan Nabi dihantar untuk manusia saja. Jin pun sama. Tolong tengok surah Furqan ayat 1. Puan Hidayah Ahmad tolong baca boleh? Saya cari muka surah ayat. Surah Furqan ayat 1. Muka surat 359. Ayat 1. 359 ayat 1. Boleh? Ada? Puan Hidayah Ahmad ada? Okey. Puan Maisarah tolong baca. Oh ada, sorry. Saya keluar tadi. Bagaimana? Boleh. 359 ayat 1. 359. Page 359 ayat 1 surah Al-Furqan. Ayat 1. Okey. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan iaitu Al-Quran kepada hambanya iaitu Muhammad agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Terima kasih. Bagus terjemah. Terima kasih Puan Hidayah Ahmad. Allah turunkan Quran kepada Nabi agar Nabi menjadi pemberi ancaman kepada seluruh alam, jin dan manusia. Bukan Al-Quran ini memberi warning pada manusia saja. Jin pun sama juga. Apa yang Allah warning tentang azab-azab hari akhirat, azab-azab neraka, kan? Jin pun sama juga. Sebab tu ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Okay, sahabat-sahabat hari Isnin biasa dengar ayat jin. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Surah jin. Sikit je surah jin. Fokus kita bukan kat situ sangat. 572 ayat 1 ayat 2. 572 ayat 1 ayat 2. 572 ayat 1 ayat 2. Lepas tu ada ayat lain lagi. Baca dulu lah 2 ayat tu. Okey. Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Okey, terus sikit bawah dia Puan Maisarah, ayat yang ke-11. Dan sesungguhnya di antara kami, yakni jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Nampak? Berbeza-beza maksudnya ada yang soleh, ada yang
Tak soleh, jahat lah. Sebelah dia, muka surat 573, ayat atas sekali. 14 dan 15. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan ada pun yang menyimpang dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam. 2 ayat lagi, 16-17. 16-17. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, nescaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Okey, terima kasih Muhammad SAW. Nampak ah? Sebagaimana manusia pun diuji, jin pun kena uji juga. Jin pun kena uji juga. Betul Al-Quran bukan untuk manusia saja, untuk jin sama juga. Okey, baik. Ayat kita sekarang. Allah kata, bagi orang yang nak menempuh jalan yang lurus. Tadi, ayat yang ke-27, Allah kata, Quran ni peringatan untuk sekalian alam. Tapi sekarang, bagi orang yang nak menempuh jalan yang lurus. Jadi Quran ni untuk siapa? Baik, Quran ni Allah turunkan pada Nabi untuk seluruh alam dapat manfaat. Manusia dan jin semua akan patutnya dapat manfaat daripada Al-Quran. Tapi Allah beritahu dalam ayat ni, tak semua manusia akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Tak semua manusia akan dapat manfaat daripada Al-Quran, dan tak semua jin juga akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Manusia dan jin yang mana yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran? Manusia dan jin yang nak menempuh jalan yang lurus. Itu point dia. Manusia ataupun, kita tidak manusia je lah. Manusia yang tak nak menempuh jalan yang lurus, walaupun dia tahu Nabi itu benar, Nabi itu betul, tak pernah menipu, tak pernah berbohong, dia tahu. Tapi dia tidak ada kehendak, keinginan untuk menempuh jalan yang lurus, maka Quran sikit pun tak jadi pengajaran, tak jadi ancaman untuk dia. Quran ni peringatan untuk seluruh alam. Tapi bukan seluruh alam akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Bukan. Yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran adalah orang yang nak menempuh jalan yang lurus. Allah turunkan Al-Quran, warningnya, ancamannya, pengajarannya untuk seluruh alam. Tapi kenapa Allah fokus orang yang ni saja, ayat 28? Kerana orang yang nak menempuh jalan yang lurus saja dapat manfaat daripada Al-Quran. Orang yang tak nak menempuh jalan yang lurus, walaupun dia dengar seluruh Al-Quran direct daripada mulut Nabi. Kita dengar Al-Quran pada guru kan, daripada Nabi nak sampai kita mungkin dalam 30 orang, 40 orang contoh. Guru Al-Quran daripada Nabi nak sampai kepada kita. Sanad. Ada orang kafir yang mana mereka dengar Al-Quran direct daripada mulut Nabi. Banyak ayat, banyak surah dengar Al-Quran daripada mulut Nabi SAW. Tetapi kalau dalam hati mereka tidak ada perasaan nak menempuh jalan yang lurus, tetap tak jadi juga. Dalam tafsir Ibn Katsir kan, satu malam Abu Sufyan, Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah. Malam-malam ni 3 orang kafir ni pergi bersembunyi duduk dekat rumah Nabi malam-malam. Apa tujuan? Nak dengar Nabi baca Quran. Nak dengar Nabi baca ayat Quran. Tak terima Nabi tu Nabi, kata Nabi reka Quran. Quran tu kata palsu. Tapi bila Nabi baca Quran, nak dengar. Nak dengar sebab apa? Nak dengar sebab keindahan susunan ayat Quran. Tu je sebab dia nak dengar. Tapi tidak ada niat dalam hati mereka nak menempuh jalan yang lurus. Sebab tu masa tu tak dapat hidayah. Baik, satu ayat Quran Allah sebut, ini sekadar contoh nak faham ayat ni lah. Kita dah bincang, ayat ni beritahu, surah ni beritahu, Quran tu ancaman untuk seluruh alam, peringatan untuk seluruh alam. Tapi surah apa ya? Al-Qasas. Tengok muka surat 385 385. Tolong baca dia Puan Noraliza. Tolong baca Puan Noraliza. Ayat 3 surah Al-Qasas. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Okey, baik. Terima kasih Puan Noraliza. Kisah Musa dengan Fir'aun ni Allah suruh Nabi sampaikan pada orang beriman saja ke? Awak Yahudi, awak Nasrani, awak musyrikin. Sorry ya, saya tak akan sampaikan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun pada awak. Sebab awak Yahudi, Nasrani, musyrikin. Saya hanya akan sampaikan Quran pada orang beriman saja, okey?
Itu kan maksud ayat ni? Tak. Ayat Quran Allah suruh sampaikan pada seluruh alam tadi kan, seluruh alam Allah suruh sampaikan ayat Quran. Tapi ini pada kau yang beriman. Maksud ayat ni hanya orang yang beriman sahaja akan dapat manfaat setelah dengar kisah Nabi Musa dan Firaun. Itu maksud ayat ni. Adapun orang yang tidak beriman, dia dengar kisah Nabi Musa, kisah Firaun dalam Quran ni hanya sekadar seronok cerita dia, best jalan cerita dia. Macam dengar buku cerita biasa je lah. Macam dengar buku cerita dikarang kat sekolah, buku cerita kita baca masa sekolah dulu. Bagi mereka macam tu je lah. Maksud ayat-ayat macam ni ialah Quran untuk seluruh manusia, tapi bukan semua manusia akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Walaupun manusia tadi semuanya dengan Quran, tapi tak semestinya semua dapat manfaat daripada Al-Quran. Siapa orang dapat manfaat daripada Quran? Ayat sekarang beriman. Ayat dia baca oleh Puan Nora Liza, orang beriman. Dalam surah Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa dapat hidayah daripada Quran. Jadi orang tak ada iman, tak ada takwa, Quran hanya jadi halwa telinga. Sedap dia baca. Sedap dia baca Quran. Dalam kereta dengar Quran, dalam kat rumah pasang Quran. Tapi tidak ada dalam hati perasaan. Ada setengah-setengah orang kafir hari ni, dulu biasa sebelum tidur, terapi mereka sebelum tidur pasang lagu, pasang muzik. Ada di kalangan mereka yang menjadikan bacaan-bacaan imam-imam yang sedap bacaannya terapi sebelum tidur. Jadi mereka dengar sebab sedap nak tidur. Itu je lah. Dengar ayat-ayat Quran tu. Tak ada niat nak menempuh jalan yang lurus, tak jadi apa juga. Bahkan ada universiti-universiti luar negara yang study Quran. Mungkin lagi dalam banding kita buat dengan kami. Universiti-universiti kat luar negara, mereka study Quran lagi detail daripada kita. Dia sebut tafsir ni kata apa, tafsir ni kata apa, tafsir ni kata apa. Mungkin lagi detail daripada kita. Hebat tak? Hebatlah kajian mereka. Tapi sebab dalam hati tidak ada keinginan nak menempuh jalan yang lurus, sampai sekarang tak dapat hidayah. Jadi penting dalam hidup ni, perasaan nak menempuh jalan yang lurus, nak dekat dengan Allah, nak kembali pada Allah. Jadi orang yang dalam hati ada perasaan nak menempuh jalan yang lurus, nak dekat dengan Allah, maka orang-orang ni Allah akan bagi hidayah. Walaupun dengan 1-2 ayat Quran, dia akan dapat hidayah. Tapi kalau dalam hati tidak ada perasaan nak kembali pada Allah, nak dekat dengan Allah, walaupun dengan 100, 1000 ayat Quran contohlah, tetap tak jadi apa-apa juga. Yang penting nak kembali pada Allah. Contoh, surah apa? Surah Syura. Kalau baca surah Syura, Tuan Haji Salahuddin. Boleh Tuan Haji Salahuddin telah baca surah Syura. Bukan syu'ara, syura. Saya cari buku suratnya. Wallahu yahdi ilaihi man yunib. Allah memberi hidayah pada orang yang kembali. Orang nak kembali pada Allah, Allah bagi hidayah. Orang tak nak kembali pada Allah, Allah tak akan bagi hidayah. Walaupun duduk serumah dengan Nabi. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, pak saudara Nabi Muhammad, Abu Talib. Duduk dengan Nabi. Tapi tidak ada perasaan nak kembali pada Allah, mereka tak dapat apa. Muka surat 484, boleh? Boleh, insyaAllah. 484 ayat 13. 484 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama, yakni keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Okey. Terima kasih Tuan Salam. Apa maksudnya? Orang nak kembali pada Allah, Allah bagi hidayah. Orang tak nak kembali pada Allah, Allah tak nak bagi hidayah. Maksud kembali itu apa? Nak dekat dengan Allah. Dia nak kembali pada Allah, nak dekat dengan Allah, Allah bagi hidayah. Orang tak nak dekat dengan Allah walaupun duduk bersama Nabi, Allah tak bagi hidayah. Samalah juga hari ni, orang Islam, ramai yang dengar khutbah solat Jumaat, contoh.
Tapi berapa ramai akan berubah bila dengar ayat khutbah, ayat Quran, khutbah hadis Nabi contoh. Kat Malaysia ni, kat tempat kita ni, setiap malam ada majlis-majlis agama kat Masjid Surau. Mungkin bukan masjid kita, surau berdekatan dengan kita. Setiap malam lebih kurang 4,000 kuliah ada sekitar Lembah Kelang. Ni Ustaz Zaidul cakap lah. Orang yang nak, dia akan pergi cari. Bila dia pergi cari, Allah akan bagi apa yang sesuai untuk dia. Hidayah, taufik untuk dia. Orang yang tak nak, walaupun dekat rumah dia ada 5 masjid berdekatan. Contoh. Dan 5-5-nya ada kuliah tazkirah. Tapi dia tak nak. Macam mana Allah nak bagi? Jadi tugas kita menimbulkan perasaan nak kepada hidayah, nak kembali pada Allah dalam hati umat. Tugas kita, suami, ayah, pastikan dalam diri setiap orang dalam rumah kita ada perasaan nak kembali pada Allah. Bila orang tu ada perasaan nak kembali pada Allah, dia ada nak sikit je. Apa Allah buat? Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi. Kita perasaan nak kembali pada Allah, sikit je perasaan tu. Maka dengan perasaan tu Allah buka lebih lagi. Lebih lagi. Ini hadis yang saya nak share last malam ni. Tengok kat skrin. Okay. Nabi SAW bersabda, hadis ni daripada Riyadhus Salihin, daripada Imam Bukhari. Nabi SAW, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Bila hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepa. Wa idza atani yamshi, ataitu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Apa maksud ayat ni? Hadis ni, Kalau kita beria-ria menuju pada Allah, Allah lebih beria-ria untuk menerima kedatangan kita pada Allah. Nampak? Kita sikit je tergerak hati. Nak kembali pada Allah, Allah buka. Dulu kita mungkin orang yang jaga semayang saja. Tapi kita niat nak kembali pada Allah. Sekarang macam-macam semayang sunat kita jaga. Dulu kita mungkin orang nak belajar iqra' mengaji saja. Sekarang seminggu 5-6 kelas agama. Kita masuk kelas tajwid, kelas taranum, kelas talaki, kelas tafsir, kelas hadis. Bermula daripada perasaan nak yang sedikit, Allah buka. Jadi kita, sebab apa Allah dalam semayang Allah suruh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Jalan kita tak lurus, jalan kita masih tak lurus ke? Tak, kita ada atas jalan yang lurus. Tapi kenapa Allah suruh kita minta dalam semayang ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya Allah nak dalam hati kita ni, umat Islam ni ada perasaan nak hidayah lagi. Kami dah dapat hidayah, betul. Kami dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah yakin rukun Islam, rukun iman. Kami dah jaga semayang, kami dah tutup aurat. Tapi kami nak lagi hidayah. Nak lagi hidayah. Kami nak amal banyak lagi. Bukan sekadar yang fardu. Yang sunat-sunat pun kami nak buat. Bukan sekadar yang haram kami nak tinggal. Kami nak lagi hidayah. Agar benda-benda yang makruh pun kalau boleh kami nak tinggalkan. Jadi maksud ayat ni, Quran ni untuk sekalian alam. Tapi bukan semua manusia akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Hati manusia bagaikan tanah-tanah. Nabi sebut dalam hadis kan, ada satu hadis tu, saya lupa perawi dia. Biji benih yang sama, beli kat pertanian ke mana-mana, campak atas tanah. Yang berbeza-beza. Walaupun biji benih yang sama, tapi oleh kerana tanahnya berbeza, maka akan mendatangkan hasil yang berbeza. Tanah yang bagus, maka biji tadi akan tumbuh dengan subur, mengeluarkan hasil dengan cepat. Tanah yang tak bagus langsung, biji tadi mati macam tu je lah, tak tumbuh tunas pun. Ada tanah yang separuh je tahap dia, dia tumbuh-tumbuh, dapat hasil tapi lambat, ataupun dapat hasil tapi sikit. Walaupun biji benih yang sama, beli kat kedai yang sama, tapi oleh kerana tanahnya berbeza, maka akan mendatangkan hasil yang berbeza. Ayat Quran yang sama, hadis Nabi yang sama, tapi tahap pendengar tu, tahap audien tu berbeza-beza. Tahap keinginannya nak kembali pada Allah, tahap keikhlasannya dalam mendengar ataupun menyampaikan berbeza-beza, menyebabkan berbezalah kesan selepas mendengar ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Satu ayat lagi ni dia ada kaitan dengan takdir kehendak Allah. Satu ayat lagi ni ada kaitan dengan Jabariyah, Qadariyah. Jadi minggu depan kita bincang. Sebab ayat itu sebut kehendak Allah kan.
Jadi orang yang tak dapat hidayah dengan jadikan dalil. Kehendak Allah aku jadi jahat macam ni. Kehendak Allah aku tak jadi orang jaga semayang. Allah yang berkehendakkan aku tak jadi orang yang tak tutup aurat. Jadi kalau salah faham ayat tu, maka orang akan menyalahkan kehendak Allah. Itu minggu depan lah ya. Jadi minta maaf, ambil masa 10 minit lebih sikit. Kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita berhabis surah Al-Insyiqaq, Al-Takwir ni, dan kita akan masuk surah Al-Fitar. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta apa pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, minggu depan kelas kita macam biasa Walaupun Sabtu minggu depan mengundi, tapi malam tu kita boleh buat kelas macam biasa, insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Iya kan jaza. Sama-sama jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama.